Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Ustazah Munazahah binti Zulkifli kerana telah memberikan peluang dan ruang kepada kami untuk membentangkan tajuk pada hari ini. Nama diberi Nur Atirah binti Hani Zamzuri, nombor matriks D19312141. Nama kawan saya, Nur Syafiqah Najwa binti Azhar D19312179. Seterusnya, saya akan memberi penerangan lebih lanjut tentang tajuk yang hendak dibentangkan pada hari ini. Seterusnya ialah tajuk yang telah diberikan kepada kami ialah kosam. Topik yang terdapat dalam tajuk ini ialah 14.0 pengenalan, 14.1 pengertian kosam, 14.2 rukun-rukun sumpah, 14.3 pembahagian sumpah di dalam Al-Quran, 14.4 musambih di dalam Al-Quran, 14.5 muqsam alaih di dalam Al-Quran, 14.6 qasam dan syarat, 14.7 tujuan qasam, dan terakhir ialah 14.8 rujukan. Seterusnya, saya akan memberitahu tentang pengenalan sumpah. Sumpah ini ialah satu bentuk penegasan yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Sumpah ini juga merupakan kebiasaan yang wujud di dalam masyarakat Arab apabila mereka mahu membuat penegasan ke atas sesuatu perkara. Maksudnya, masyarakat Arab akan menggunakan sumpah sebagai penegasan ke atas sesuatu perkara. Ini sumpah juga merupakan kebiasaan perkara yang digunakan oleh masyarakat Arab. Seterusnya, kita pergi pula kepada pengertian qasam. Pengertian qasam daripada bahasa ialah kata qasam adalah bentuk mufrad dari kata aqsam. Mufrad ini adalah kata tunggal. Qasam dari bahasa ialah al-halfu wal yamin yang bererti sumpah. Bentuk asli qasam ialah menggunakan kata kerja aqsam dan ahlaf yang berhajat kepada muqsam bih dengan huruf ba. Setelah itu baru disebutkan muqsam alaih atau disebut juga dengan jawab qasam. Maksudnya, muqsam ni perkataan asal dia ialah ahlaf dan aqsam. Tetapi dia berhajat kepada muqsam bih dengan huruf ba. Setelah itu disebutkan muqsam alaih. Muqsam alaih ni muqsam ke atas dia, ke atas perkataan ahlaf dan aqsam, atau disebut juga jawab dengan qasam. Seterusnya, qasam dari segi istilah menurut Manna Al-Qatan ialah rabbit nafsa bil imtina' an syai' aw al-iqdam alaih bima'ni mu'zam indil khalaf haqiqah aw i'tiqada. Maksudnya, untuk menguatkan jiwa agar orang tidak melaksanakan sesuatu atau melakukan sesuatu dengan sesuatu yang dianggap besar ataupun agung oleh yang bersumpah, baik dalam wujudnya yang hakiki maupun yang i'tiqad. Maksudnya, sumpah ini adalah untuk menguatkan jiwa seseorang supaya dia tidak melakukan sesuatu yang dianggap agung. Walaupun benda itu hakiki ataupun i'tiqad. Itu maksud sumpah menurut Manna Al-Qatan. Okey, seterusnya. Selepas kita telah mengetahui pengertian qasam ataupun pengertian sumpah, sekarang kita ketahui pula rukun-rukun sumpah. Rukun-rukun sumpah ada 3. Yang pertamanya ialah fi'il yang berbentuk mu'tadi dengan diawali huruf ba, waw ataupun ta. Tadi saya telah beritahu pengertian qasam adalah menggunakan kata kerja iaitu kata fi'il. Jadi, rukun-rukun sumpah ialah fi'il ataupun kata kerja yang berbentuk mu'tadi dengan diawali huruf ba, waw ataupun ta. Jadi, ini adalah contoh ayat ataupun contoh surah
yang menggunakan fa'il ataupun yang menggunakan kata kerja untuk menunjukkan sumpah. Contohnya, wa aqsamu billahi jahda aymanihim la yab'asullah man yamut bala wa'dan alaih haqqan walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Sadaqallahul azim. Maksudnya, mereka bersumpah dengan nama Allah dengan sumpahnya yang sungguh-sungguh. Allah tidak akan membangkitkan orang yang mati. Bahkan, pasti Allah akan membangkitkannya sebagai sesuatu janji yang benar dari Allah, akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surah Al-Nahl ayat 38. Dalam surah ini, terdapat fa'il ataupun terdapat kata kerja yang berbentuk mu'tadi yang diawali dengan huruf ba, wa ataupun ta. Contohnya, wa aqsamu. Mereka bersumpah. Maksudnya, itu adalah satu fa'il yang berbentuk mu'tadi yang diawali dengan huruf waw. Billah. Billah adalah satu perkataan fa'il bi dengan yang berbentuk mu'tadi yang diawali dengan huruf b, yang diawali dengan huruf ba. Rukun seterusnya ialah muqsam bih. Muqsam bih ini ialah satu lafaz yang terletak selepas qasam yang dijadikan sebagai sandaran dalam bersumpah dan ia juga telah disebut sebagai syarat sumpah. Sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran ada kalanya dengan memakai nama agung, yakni nama Allah Subhanahu Wa Taala, dan ada kalanya dengan menggunakan nama-nama ciptaannya. Jadi di sini maksudnya muqsam bih ini ialah satu lafaz yang dijadikan sebagai sandaran untuk bersumpah. Muqsam bih ini juga digunakan ataupun dijadikan sumpah dengan memakai nama agung, dengan memakai nama Allah Subhanahu Wa Taala untuk bersumpah. Jadi, muqsam bih ni juga boleh dikenal pasti melalui boleh dikenal pasti dengan melalui nama-nama Allah ataupun nama-nama ciptaan dia. Seterusnya, rukun yang terakhir ataupun rukun yang ketiga ialah muqsam alaih. Muqsam alaih ada kalanya disebut sebagai jawab qasam. Ia merupakan suatu pernyataan yang datang mengiringi qasam. Ia juga berfungsi sebagai jawapan kepada qasam. Kedudukannya ialah boleh menjadi taukid sebagai jawapan qasam. Ia dikehendaki dengan qasam adalah untuk menguatkan muqsam alaih dan mengukuhkannya. Taukid ialah sejenis kalimah yang menggunakan kalimah lain, iaitu maukid, berfungsi untuk menghilangkan keraguan. Maksudnya di sini, muqsam alaih ini adalah jawapan kepada qasam. Tadi kita tahu fi'il yang mu'tadi. Seterusnya, muqsam bih. Jadi dua-dua itu bergabung dan menjadi muqsam alaih, seterusnya menjadi jawapan kepada qasam. Secara ringkasnya, muqsam alaih ini ialah jawapan kepada qasam. Okey, ini adalah gabungan ketiga-tiga rukun. Ketiga-tiga rukun qasam. Ini adalah contoh ayat yang mengandungi rukun sumpah yang telah disebutkan. Macam saya baca tadi, surah yang pertama tadi, fi'il yang berbentuk mu'tadi dengan diawali huruf ba, wa ataupun ta, iaitu wa aqsamu. Saya dah highlight di situ. Jadi wa aqsamu adalah fi'il yang berbentuk mu'tadi yang diawali dengan huruf waw. Wa aqsamu. Dan mereka bersumpah. Okey, muqsam bih ni pula ialah billah, iaitu B, bermula dengan huruf ba, dengan Allah. Jadi ia adalah sandaran yang digunakan dengan menggunakan nama Allah. Muqsam alaih ni pula la yab'asullahu man yamut. Yang saya cakap tadi, muqsam alaih adalah jawapan kepada kedua-dua. Jawapan kepada kedua-dua rukun di atas. Muqsam alaih ni ialah sandaran. Ialah jawapan kepada rukun fi'il yang berbentuk mu'tadi dengan rukun muqsam bih. Jadi ini adalah contoh ayat yang mengandungi semua rukun sumpah yang telah disebutkan tadi. Seterusnya,
Pembahagian sumpah di dalam Al-Quran ada dua. Yang pertamanya ialah secara zahir. Maksudnya ialah qasam yang di dalamnya disebutkan fi'al qasam ataupun kata kerja qasam dan muqsambihnya ataupun qasam yang tidak disebutkan fi'alnya tetapi digantikan dengan huruf ba, waw ataupun ta. Di sini bermaksud pembahagian sumpah secara zahir di dalamnya ada disebutkan kata kerja qasam dan muqsambih. Tetapi ada juga tidak disebutkan kata kerja, malah digantikan dengan huruf ba, waw ataupun ta. Dengan adanya huruf ba, waw ataupun ta, itu menunjukkan fi'il qasam ataupun muqsambih. Maksudnya, huruf ba, waw ataupun ta ini menggantikan fi'il qasam dan muqsambih secara zahir. Seterusnya, pembahagian sumpah yang seterusnya ialah mudmar. Mudmar ini ialah sumpah yang di dalamnya tidak dijelaskan fi'il qasam dan tidak pula dijelaskan muqsambih. Tetapi, ia menunjukkan ataupun ia ditunjukkan oleh lam taukid yang masuk pada jawab qasam. Maksudnya, pembahagian sumpah secara mudmar ini dia tidak menjelaskan fi'il qasam dan muqsambih. Tetapi, dengan adanya lam taukid, ia menunjukkan kepada masuknya jawab qasam. Seperti dalam surah Al-Imran ayat 186. Bismillahirrahmanirrahim. Latublaunna fi amwalikum wa anfusikum. Yang berarti wallahu latublaun. Maksudnya kat sini, latublaun itu menunjukkan lam taukid. Menunjukkan lam taukid yang masuk pada jawab qasam. Dia tidak menunjukkan pun fi'il ataupun tidak menunjukkan muqsambih, tetapi dia menunjukkan lam taukid. Okey, seterusnya kawan saya akan membentangkan ataupun akan menceritakan lebih lanjut lagi mengenai pembahagian sumpah di dalam Al-Quran. Sekian, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Syafiqah Najwa binti Azhar, nombor matrik di 19312179. Okey, saya akan menyambung tajuk qasam dalam Al-Quran iaitu muqsambih di dalam Al-Quran. Okey, muqsambih di dalam Al-Quran ni terdapat dua, iaitu yang pertama, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan dirinya sendiri, dan yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Okey, kita teruskan dengan yang pertama. Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan dirinya sendiri dalam Al-Quran di 7 tempat, iaitu di dalam surah At-Taghabun ayat 7, Saba ayat 3, Yunus ayat 53, Maryam ayat 68, Al-Hijr ayat 92, An-Nisa ayat 65 dan Al-Ma'arij ayat 40. Okey, antara contohnya di dalam surah At-Taghabun ayat 7 yang bermaksud, katakanlah Muhammad, bahkan demi Tuhanku, kamu pasti akan dibangkitkan, kemudian akan diberitahu tentang semua perkara yang telah kamu kerjakan. Seterusnya, yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Okey, sebagai contoh sumpah Allah Subhanahu Wa Taala dengan makhluknya dalam Al-Quran dalam 4 surah, iaitu di dalam surah Al-Lail ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, demi malam apabila menutupi yakni cahaya siang, dan demi siang apabila terang benderang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Seterusnya di dalam surah Asy-Syams ayat 1 hingga 3 yang bermaksud, demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan demi bulan apabila mengiringinya, dan demi siang apabila menampakkannya. Seterusnya di dalam surah At-Tin ayat 1 hingga 2 yang bermaksud, demi buah tin dan buah zaitun, dan demi bukit Sinai. Dan yang terakhir di dalam surah Al-Fajr ayat 1 hingga 4 yang bermaksud,
demi fajar dan malam yang 10 dan yang genap dan yang ganjil dan malam bila berlalu. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang boleh bersumpah dengan makhluk-makhluk ciptaannya. Adapun hamba-hambanya haram hukumnya untuk bersumpah selain daripada nama sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni bersumpah dengan makhluk ciptaannya? Okey, yang pertama, sebab kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya ialah besarnya peranan dan fungsi makhluk yang dijadikannya. Yang kedua, sebagai bukti adanya pencipta iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, kenapa Allah Subhanahu Wa Taala ni bersumpah dengan makhluk ciptaannya ialah sebagai pengajaran dan iktibar. Okey, kita teruskan dengan slide seterusnya. Okey, sebentar tadi saya telah jelaskan muqsam bih di dalam Al-Quran. Seterusnya kita akan masuk kepada muqsam alaih dalam Al-Quran. Okey, yang pertama, muqsam alaih ini haruslah berupa perkara-perkara yang patut disumpahkan seperti mana masalah yang gaib. Yang kedua, jawab qasam itu selalunya disebutkan dan terkadang juga ia dihilangkan. Penghilangan jawab qasam ni kerana apa? Kerana ia untuk menunjukkan keagungan. Okey, yang kedua, jawab qasam juga dihilangkan kerana sudah ditunjukkan oleh perkataan yang disebutkan terhadapnya. Yang ketiga, jawab qasam di sini dihilangkan kerana sudah ditunjukkan oleh firman sesudahnya. Okey, muqsam alaih ini sebenarnya ada dua pecahan iaitu musabit dan juga mahzum. Ayat yang disabitkan atau yang telah dimahzumkan tentang beberapa lagi sumpahan antaranya ialah okey, yang keempat, ini antara pecahan-pecahan sumpahan Allah. Allah bersumpah atas nama asas-asas keimanan yang wajib diketahui makhluk. Dalam hal ini terkadang dia bersumpah untuk menjelaskan tauhid seperti mana firman-Nya, okey, sebagai contoh di dalam surah As-Saffat ayat 1 hingga 4 yang bermaksud demi rombongan yang bersaf-saf dengan sebenar-benarnya dan demi rombongan yang melarang dengan sebenar-benarnya dari perbuatan-perbuatan maksiat dan demi rombongan yang membacakan pelajaran sesungguhnya Tuhanmu benar-benar esa. Okey, yang seterusnya ada juga terkadang untuk menjelaskan bahawa Rasul itu benar dalam surah Yasin ayat 1 hingga 3 yang bermaksud Yasin, demi Al-Quran yang penuh hikmah, sesungguhnya kamu salah seorang dari Rasul-Rasul. Okey, seterusnya sumpahan ini terkadang untuk menjelaskan balasan iaitu Al-Wa'du Al-Ba'id, janji dan ancaman seperti dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 1 hingga 6 yang bermaksud demi angin yang menerbangkan debu dengan kuat dan awan yang mengandung hujan dan kapal-kapal yang berlayar dengan mudah dan malaikat-malaikat yang membagi-bagi urusan. Sesungguhnya apa yang dijanjikan kepadamu pasti benar dan sesungguhnya hari pembalasan pasti terjadi. Seterusnya ada juga terkadang untuk menerangkan keadaan manusia seperti dalam surah Al-Lail ayat 1 hingga 4 yang bermaksud demi malam apabila menutupi yakni cahaya siang dan siang apabila terang benderang dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeza-beza. Okay, yang terakhir sekali iaitu qasam itu ada kalinya atas jumlah khabariyah dan inilah yang paling banyak seperti dalam firman-Nya dalam surah Al-Hijj ayat 92 hingga 93 yang bermaksud maka demi Tuhanmu
kami pasti akan menanyai mereka semua tentang apa yang telah mereka kerjakan dahulu. Okey, ayat ni yang dimaksudkan dengan ayat ini adalah ancaman dan juga peringatan. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada tajuk qasam dan syarat. Okey, yang pertama, apabila qasam dan syarat wujud satu dalam suatu kalimat, maka yang menjadi jawab adalah yang lebih terdahulu daripada kedua-duanya, sama ada qasam maupun syarat. Okey, yang kedua, apabila qasam mendahului syarat, maka yang menjadi jawab adalah qasam dan jawab syarat tidak diperlukan lagi. Okey, sebagai contohnya dalam surah Maryam ayat 46. Bismillahirrahmanirrahim. Qala araghibu anta an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Dalam ayat ini, qasam dan syarat bersatu sebab bunyinya ialah, demi Allah, jika kamu tidak berhenti, lam yang masuk ke dalam syarat itu bukanlah lam jawab qasam. Seterusnya, yang keempat, antara firman Allah untuk contoh jawab bagi qasam yang diagak-agak dan tidak diperlukan lagi jawab syarat adalah pada surah Al-Ma'idah ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Maksudnya qasam lam mauti'ah, yakni penghantar ke dalam syarat tidaklah wajib. Yang kelima, bukan bagi syarat adalah maksudnya huruf lam dan tidak majzum, misalnya pada ayat kulla ini jatama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimisli hadzal Qur'an la ya'tuna bimislihi walau kana ba'duhum li ba'di zahira. Dalam surah Al-Isra ayat 88. Okey, yang terakhir ialah tujuan qasam. Okey, apa tujuan qasam ni? Qasam bertujuan untuk memberikan penegasan dan pengukuhan atas informasi yang disampaikan. Okey, hal ini sejalan dengan tanggapan manusia pada umumnya terhadap ajaran yang disampaikan kepada manusia. Dengan kata lain, tujuan sumpah adalah untuk memperkuat pemberitaan kepada orang lain yang mungkin akan mengingkari kebenarannya, sehingga pemberitaan tersebut dapat diterima dengan yakin. Sekian sahaja daripada kami. Yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan yang kurang itu datang daripada diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.